Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton. Hai, apa khabar? Jumpa lagi sekali bersama dengan Pak Su untuk segmen yang kedua yang dikuasakan oleh M3. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana terus memberikan perhatian kepada CTC.fm ya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang terus menyokong channel YouTube kami CTC FM, yang mana setiap segmen yang kita rakam ataupun yang live ni akan kita bawa ke YouTube. Jadi anda semua tak ketinggalan. Jadi ramai yang bagi feedback yang sangat baik. Terima kasih atas sokongan anda, dan yang belum lagi jangan malu-malu untuk ke YouTube channel kami, dan jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng untuk video-video terbaru. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bertemu kita untuk kali ini episod yang ke-158 ya, segmen yang dinanti-nantikan oleh para trader, khususnya pemain-pemain yang meminati BBMA. Ya, seperti biasa ramai. Tapi sebelum saya pergi kat ruangan komen, tidak lupa seperti biasa saya kena keluarkan, nanti tak nampak. Oi, boboy dulu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, setiap segmen bersama dengan Cikgu Double H ya, mana yang duduk di luar KL. Kalau berjalan ke KL, jangan lupa ke Prima Sarjana Kajang ya? An-Nur Yong Taufu. Yes. Masya Allah, sedapnya. Saya dah telan satu. Dah telan satu ya? Boboy belum lagi. Boboy dapat satu, saya dapat satu, cikgu dah telan satu. Ini banyak-banyak Yong Taufu yang saya nikmati ya, banyak-banyak Yong Taufu yang saya nikmati. Cuba anda rasa. Ada juga rakan-rakan saya yang telah pun mencuba. Feedback dia macam saya cakap, rasa dia, kuah dia, bau dia. Ya Allah, sedap ya. Anda boleh dapatkan untuk maklumat lanjut, YouTube boleh YouTube lah, ni IG, Twitter dan juga Facebook YTF An-Nur. Okey, dia ada banyak cawangan tak silap saya ya sekarang ni. Terima kasih saudara Azran Aziz yang sentiasa saya mendoakan semoga Yong Taufu An-Nur ni akan terus mendapat tempat di hati peminat makanan. Amin. Satu hari saya akan makan depan anda, tapi sabar sebab dah makan pizza kenyang pula. Terima kasih cikgu, pizza. Sama-sama. Ya Allah, ingat nak diet tak boleh juga. 2 hari semalam pun pizza, hari ni pun pizza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya terus ke wall, boleh cikgu Silakan. Saya layan rakan-rakan di wall, saya nak tengok siapa orang pertama. Hafidin. Okey, terima kasih Hafidin Jamaluddin. Ya Allah, salam cikgu dan juga DJ Pak Su. Dalam BBME lepas ada CSM, maka ada re-entry. Kalau tengok gold ada CSM by DH4 dan CSM sell di D1 daily. Yang mana satu nak entry? Boleh ya? InsyaAllah. Terima kasih orang yang pertama. Cikgu cucu Pak Leh, dia jadi orang kedua pula. Salam Pak Su dan juga Cikgu Hassan Hashim. Selamat malam. Selamat malam. Jumpa lagi kita malam ni. Alhamdulillah. Hai, saya dah kembali beraksi. Sebelum ini fokus cari kerja. Ya Allah, kesiannya. Kau kena buang kerja ke, Afi? Kesiannya. Tak payahlah, kau terik je lah sebelum masa. Okey, Al-Hafiz Muhammad. Assalamualaikum kepada DJ Pak Su, Cikgu Aslan. Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan rezeki. Amin ya Allah. Amin. Saya juga doakan begitu kepada anda. Amin. Ya, terima kasih Al-Hafiz Muhammad. Nyoman Sugiana, setup AUD JPY cikgu bisa. Jangan risau, insya-Allah. Ini rakan-rakan kita yang berada di luar daripada Malaysia serumpun kita lah. Betul. Al-Firdaus, Assalamualaikum Pak Su, cikgu. Keluarga CTC sihat, first time tengok live dengan CTC. Okey, tengok sekali dia mesti nak tengok lagi. Al-Firdaus Al-Firdaus SMK Teluk Kumbar ni. Oh, Kumbar Pening rasanya lah, dia sekolah dekat situ. Lepas tu Airil Akmal, salam Cikgu Aslan, DJ Pak Su dan Boboy. Boboy. Waalaikumsalam. Dimurahkan rezeki dan ceria selalu. Mohon analisa untuk GU boleh. GU insya-Allah. Ni satu lagi, seorang lagi Encik Ai ni.
Salam cikgu Pak Su, semoga sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Cik Ai, terima kasih. Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Lepas tu kita ada Syafril Hakimi. Assalamualaikum DJ Pak Su, Cikgu Azlan, mohon analisa EU dan ACAT. Daily re-entry sell H4 momentum buy. Okay. MJ Hafiz, Assalamualaikum DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Ya, Wan Azhar, Wan Yusof, Cikgu Omar tunjuk jalan, Cikgu Aslan beri kefahaman. Goal retrace sebelum Junam, kalau silap mohon jelaskan. Wow, kau nak main pantun dengan Cikgu Double H? Siap kau jaga. Tu cikgu kita tu, Cikgu Omar, cikgu kita tu. Okay. Dia bagi pantun cikgu, Mbak. Wan Azhar, Wan Yusof. Vignesh, salam sejahtera Vignesh. Thank you, terima kasih. Daripada Penang. Dia daripada Penang ni. Dia bagi salam sejahtera buat cikgu, saya dan juga Boboy. Okay, thank you. Boboy dah makan dah yung tafu tak aci tu. Jeffrey Insun, ni salam, dia minta pandangan berkenaan dengan EA. Euro AUD. Ya. Okay. Re-entry nanti saya bacakan soalan insya-Allah. Masa ke semasa. Sakitnya EU cikgu. Nanti kita tengok dulu. Nanti kita tengok, tak boleh cakap sakit. Dia dah salah awal tu. Plotting tu. Anwar MY. Salam dan juga selamat malam DJ Poksu dan Cikgu Lan BBMS. Semoga dapat kefahaman lebih baik. Mantap, tip top insya-Allah. Toke kambing kita, kambing akikah Hazmin Agrofarm. Salam Yong Taufu. Gol nak ke mana tu? Wah, cikgu gol boleh lah sikit. Jeffrey Isun, selamat malam juga buat siapa ni? Boy. Boy, nampak dah ada peminat pun Boy. Kesatria Faris, Kesatria. Kesatria. Trade Forex PU. Assalamualaikum Pak Su dan cikgu. Wow, ini semua pantun dua kerat pula ni. Tak sabar nak tunggu kelas hari Khamis. Oh, cikgu ada janji kelas ke hari Khamis? Group start. Oh, okey. Untuk bulan 10. Wow, untung banyak lah tu. Assalamualaikum. Itu saja nak ucap daripada Cikgu Muhammad Fahmi. Cikgu, hari Khamis jangan lupa datang konti ya. Oh, tak tahu Orang jauh tu. Jauh. Baby apa khabar? Sekarang ni gambar baby je. Okey, Yus Hermi Kamal, main bola kadang-kadang boleh bolos. Wahai trader, jangan takut cut loss. Wah, ini pantun dua kerat dia orang ni. Analisis EU daripada Haziq Helmi, insya-Allah. Anwar, boleh tengok AU cikgu, apa khabar? Boleh. Aish, Assalamualaikum cikgu. Baba Aisyah, salam cikgu Pak Su. Tak sabar nak semua tak sabar tunggu Khamis ni. Arsyad Amir, salam DJ Pak Su, Cikgu Azlan, kacak-kacak semua malam ni. Ada 40 orang tu. Ada 40 orang je. Ya Allah. Kita saya akan buat VC insya-Allah. Kita ada Megat Afiq, kita ada Anwar Abdullah nakkan EU, kita ada Muhammad Farhan. Syak Rohan Malaysia. Lagu Hindustan satu. Insya-Allah. Syak Rohan Malaysia ni kalau tengok dia daripada tepi Syak Rohan. Cuma tengok kalau agak tepat tu dia lain sikit lah. Lain sikit tu. Farhan, Pak Su Gurau. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak buang masa. Saya dah ambil masa cikgu sebanyak 8 minit. Jadi cikgu, apakah yang menarik yang boleh kita kongsikan? Kita tengok banyak pertanyaan. Mungkin cikgu boleh rumuskan satu persatu nanti. InsyaAllah. Di permulaan ni kata mukadimah jangan lama sangat kot sebab banyak sangat pen. Tapi pantun jangan lupa. Saya hampir terlupa sebenarnya. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Su, pada bobo yang sedang menikmati juadah, dan juga pada tuan-tuan di luar sana, apa khabar? Dan terutama kepada yang telah berada dalam grup saya untuk bulan Oktober. Wow. Sabar. Jangan risau. InsyaAllah Khamis malam kita voice pula. Video conference. Betul, hanya dia orang ni untuk yang utama. Right. Okey tuan-tuan, sekarang minggu yang 158 dan sekali lagi tuan-tuan, COVID-19 nampaknya semakin mengganas. Jadi saya pun pertama risau sebenarnya. Saya rasa ramai risau. Sangat. Dah sampai ke KL, Sentul lah. Dan ada sampai ke Kajang pun dengar. Putrajaya ada satu kes. Jadi beringat sebab bila dah terkena tu
susah. 14 hari kuarantin, ingat senang ke? Okey. Ku sangka nanas di tepi perigi. Rupanya durian tajam berduri. Ku sangka USD nak kuat lagi. Rupanya masih lemah membawa diri. Denas durian ni. Okey, ni berkenaan USD. Ni pantun dapat masa anak saya tengah mengagam tadi. Ui, itu pun boleh dapat idea. Baby tengah mengagam tadi masa maghrib, masa tu Eddie datang. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan tentang pada malam ni. Malam ni kita dikuasai atau dijana dengan M Trading. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya dah buka akaun di M Trading live. Dan saya tengah usah-usah tengok mana-mana setup yang cantik. Dan yang bagusnya adalah dalam MT4 ni tuan-tuan, dia ada indeks. Dia bukan saja ada indeks USD, tetapi dia ada indeks Euro. Jadi kita nampak nilai Euro tu. Kemudian ada saham, ada indeks macam S&P 500. Ni S&P 500 tu adalah 500 saham terbaik di dunia Amerika. Di USA lah. Di Amerika? Yes, dia adalah S&P adalah Standard & Poor. Maknanya macam kat Malaysia kita ada panggil blue chip. Dan di sana dia ada tiga nama yang kuat, iaitu indeks S&P 500, 500 saham terbaik. Kemudian adalah Dow Jones. Dow Jones mewakili 30 saham terbaik, dan Nasdaq mewakili 100 saham terbaik. So tiga ni menjadi rujukan. Dan bila kita nampak indeks ini tuan-tuan dia naik, bermaksud saham-saham di US naik, dia akan memberi impact lah kepada saham-saham seluruh dunia. Semua bertumpu kat situ sebab banyak duit masuk kat situ. Dan saham-saham tuan-tuan dia bermula pada, kalau tak silap, 8.30 9 malam. Dia dah aktif membawa sampai ke pukul 3 pukul 4 pagi. Tu kalau masa waktu saya tak tidur, saya layan, saya tengoklah cat-cat yang saham-saham berkenaan. Sebab ada saham-saham yang telah melakukan split, yang mana harga dia mahal sangat, macam Tesla. Dia bahagikan 4 kalau tak silap. Kemudian harga dia kita nampak murah, tapi sebenarnya dia nak ramaikan untuk orang membeli. Sebab soal dia mahal betul. Satu unit beribu-ribu, jadi dia pecahkan, dia bahagikan, jadi dapat murah harga lah. tu rendah lah sikit. Yes, sebab dulu pun kalau Pak Su ingat, saya masih ingat tuan-tuan, pada tahun 90-an masa saya nak beli saham pada tu Pak Su, satu lot adalah 1000 unit pada ketika tu tahun 90-an. Jadi kalau harga je contohnya satu unit tu RM10, 1000, 1010,000, manalah dia Pak Su. Jadi tercekau. Jadi dia kecilkan satu lot 100 unit, jadi kurang lah. Jadi itu lebih kurang ramailah yang boleh masuk. Yes. Dan contoh untuk mulaan sebagai intro dan satu lagi market yang selain daripada saham, daripada indeks, satu lagi market tuan-tuan yang saya rasa dan saya amat cadangkan tuan-tuan tengok adalah kripto. Adalah kripto. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kripto dia telah pun dia beli laluan hijau oleh pihak kerajaan, yang mana kripto yang menggunakan platform dari 3 company. Salah satu yang sangat popular tuan-tuan adalah Luno, 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 yang mana di situ tuan-tuan, sebenarnya 3 company ni adalah company yang dia beri green light kelulusan dari pihak Security Commission Malaysia. Yes, so tak ada isu, dan ia adalah patuh syariah compliant. Jadi tak ada isu lah. Jadi itu yang saya tengah layan tu. Dengar tuan-tuan, sama-sama trade apa kata kripto. Kita ambil peluang tuan. Apa saja profit yang kita dapat, sebab bila kita trade tuan-tuan, kita trade di currency ni kena tahu high risk. Bila kita profit, sebab high risk high gain, dapat profit tuan-tuan, ketepikan sedikit. Saya cadangkan tuan-tuan untuk ketepikan dan cuba daftar. Contoh juga Luno, dia ada 3 nama, 3 company, Luno, Tokenize, satu lagi saya lupa nama dia. Beli situ dan tuan-tuan simpan. Dan itu adalah untuk investment jangka panjang, bermaksud lebih daripada setahun atau 2 tahun lah. Itu untuk macam saya, untuk hari tua. Untuk hari tua betul lah cikgu. Itu saya fikir sebab mana ada KWSP dah. Sebab tuan-tuan, saya tak makan gaji. Saya kerja sendiri. Jadi saya kena fikir bagaimana saya nak survive. Sebab tuan-tuan, purata umur lelaki di Malaysia 70 tahun. Baik. Saya 50. Saya berbaki lagi kalau ikut situ 20 tahun. Jadi kalaulah umur saya panjang sampai situ, macam mana saya nak survive? Jadi tuan-tuan pun kena fikir macam tu. Bagi sesiapa yang dah ada contohnya pencen dengan government contoh,
Jadi dia dapat satu nombor tertentu lah. Macam saya tak ada lepas tu. Jadi saya kena fikir, macam mana aku nak survive? Kita pun nak kena digit juga. Kena ambil nombor juga. Yang penting kita hidup ni tuan-tuan tidak menyusahkan orang lain. Terutama tidak menyusahkan anak-anak, tu penting. Jadi kita kena ada ongkos untuk kita nak survive. Alright. Nasihat yang baik juga. Okay. Thank you. Alright tuan-tuan, apa yang saya nak kisahkan tempat melalui daripada pantun tadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tahu bahawa saya selalu fokus kepada indeks USD. Sebab indeks USD tuan-tuan akan memberikan gambaran untuk pair utama, major pair. Major pair, dan di depan ni tuan-tuan nampak ini adalah indeks USD, yang mana kalau kita lihat saya pergi kepada sini ada 3 kotak. Sebelah kiri sekali tuan-tuan adalah daily. Okey, saya pergi kepada weekly. Dan tuan-tuan, hari ini adalah hari yang kedua terakhir untuk bulan ni. Besok hari terakhir 30 bulan, dan akan lengkap candle monthly. Dan kalau kita lihat di monthly, kita nampak apa tu? Wah, tuan-tuan, di indeks USD di monthly kita nampak suatu setup. Ni sebenarnya tuan-tuan, ini peluang sebenarnya. Dia dah keluar benda tu. Dia nampak apa tuan-tuan? Satu setup, iaitu setup re-entry sell di monthly. Saya bukan suruh sell Setup tu terbina. Bila saya terbina tuan-tuan, bermaksud tuan-tuan dah boleh fokus. Okey, kita mencari peluang sell untuk time frame monthly. Jadi sebelum muncul setup confirmation di monthly, akan tentunya akan ada setup di weekly, setup di daily, setup di H4 untuk memulakan perjalanan di monthly tu. Jadi kita dah nampak jelas. Jadi kita tahu bahawa USD dijangka untuk lemah. Dan logiknya pasu, sebab tuan-tuan bila kita lihat indeks USD ini secara teknikal fundamental. Besok Sifu kita akan cerita pasal pada fundamental. Saya ikut apa yang saya nampak di chart berdasarkan kepada kefahaman BBMA. Okey, berdasarkan kepada di sini, untuk monthly adalah re-entry sell. Jadi kita menunggu untuk retracement dan jatuhan. Maksudnya USD dijangka lemah. Okey, lepas tu apabila USD dijangka lemah, bermaksud saham-saham yang diniagakan di S&P 500, Nasdaq ada 100 saham, dan juga Dow Jones 30 saham. Saham-saham tersebut akan mendapat apa? Akan mendapat belian yang lebih tinggi. Sebab bila nilai USD semakin rendah, kemampuan untuk investor, trader membeli lebih tinggi. Sebab USD murah. Jadi sebenarnya bila USD dimurahkan, sebab mesti ada orang tertentu yang push benda ni, dimurahkan, maka saham naik, maka ekonomi di US akan kukuh. So presiden dia senyum lah. Kan bulan 11 ni ada pemilihan presiden. Jadi ini adalah mungkin salah satu cara untuk mengatakan dia masih mampu untuk menyatakan bahawa ekonomi US masih mantap. Jadi itu yang kita boleh nampak dekat candle sebenarnya. Itu perjalanan-perjalanan yang kita jangkakan. Alright, so bila kita nampak tuan-tuan di monthly, bacaan dia adalah setup. Ni kita jangkakan apabila selesai monthly tuan-tuan. Besok selesai, besok hari terakhir, bermaksud hari Khamis. Ini Selasa, Khamis, 1 hari bulan, lengkap kena monthly. So kita dah boleh mencari di manakah setup terbaik untuk nak menyatakan bahawa re-entry sell di monthly ni valid. Jadi untuk kita nak pastikan tuan-tuan, menggunakan sifir multi time frame yang saya akan ceritakan selama sebulan dalam grup bulan depan. ulang sampai muak lah nanti. Apabila muncul setup re-entry sell di monthly, tu saya suka BNB sebab dia dah beritahu awal dah. Ini yang mungkin akan berlaku. Dia dah susun. Dia kalau berlaku ni, akan keluar ni. Jadi kita kita stand by. Yang penting kita sabar tunggu masa. Dah boleh prepare kita ni. Dia dah keluar sebab mapping tu dah ada. Cikgu Omar, tuan-tuan, dia dah letak untuk kita. Kita kena faham lah apa yang Cikgu Omar fikirkan. Dia dah susah payah buat, kita guna je. Kita tak fikirkan setup ni. Kita tak fikirkan bagaimana garisan tu dibuat.
dia dah buat untuk kita. Tugas kita fikir bagaimana kita nak gunakan dengan cara terbaik. Yang penting kita boleh profit lebih daripada loss. Profit lah. Betul. Okay, bila monthly tuan-tuan ada re-entry sell, maksudnya di weekly adalah market hilang volume sell. Maka yang akan validkan perjalanan atau setup re-entry sell di monthly adalah momentum sell di daily. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita nampak di monthly ni tuan-tuan adalah bacaan re-entry sell. So, menggunakan Sefer multi time frame, apabila ada re-entry sell di monthly, maka di weekly adalah market hilang volume sell, manakala di daily yang akan mengesahkan re-entry sell monthly ni adalah momentum sell di daily. Itu yang akan validkan dia. Jadi bila kita buka di weekly tuan-tuan, kita nampak apa? Kita dapat di tuan-tuan bahawa, nampak tak garisan top BB ni, maksud top BB ni mula dah menguncup. Bila menguncup, menyatakan bahawa kejatuhan tu tuan-tuan semakin lama melemah dan dijangka untuk naik sedikit, membuat retracement. Tu yang kita nampak macam sebatang naik ni. Betul. Ini tanda awal. Dan tuan-tuan, di bawah ni kita nampak, apa tu nampak? Ni pun dah, Allahu Akbar, ni pun dah menguncup. Nampak? Atas kuncup dulu, bawah kuncup kemudian. Tapi yang penting tuan-tuan, dua-dua dah kuncup. Tuan-tuan, bila dua-dua dah kuncup bermaksud kita jangkakan di weekly akan berlaku sedikit kenaikan yang merupakan retracement. Kenapa saya kata begitu? Sebab tuan-tuan, di weekly ni kita nampak macam momentum. Kita dapat momentum. Ni adalah momentum sell. Ada momentum sell. Kemudian ditambah pula dengan monthly, memang dah jelas ada momentum. Lagilah mantap. Kekuatan tu dah ada. Jadi bila ada momentum, dia akan naik retrace. Retrace tu lah yang dia panggil re-entry. Jadi kita menunggu sedikit kenaikan sebenarnya tuan-tuan, yang mana jangkaan untuk garisan top BB ini akan semakin menguncup, dan kita menunggu untuk selalunya yang berlaku adalah pertemuan di antara top BB dan EMA 50. Dan EMA 50 berada di luar BB, dan bentuk tuan-tuan jika muncullah di weekly, maka cantiklah setup re-entry sell di monthly. Wow. Itu bentuk yang kita tunggu lah sebenarnya, sebab kita ada masa lebih kurang dalam sebulan lebih, so maknanya 4 atau 5 candle weekly sebelum berlakunya pemilihan presiden. Jadi 4 ke 5 candle tu kita menunggu untuk bentuk-bentuk tu berlaku. Okey, jadi apabila itu berlaku, tanda-tanda awal tuan-tuan, kita pergi kepada daily, kita lihat. Nampak tak kenaikan? Di daily tuan-tuan kita nampak telah pun ada kelihatan dengan jelas bacaan apa? Candle momentum buy. Saya besarkan tuan-tuan. Candle momentum buy. Tuan-tuan nakkan analisa pair tertentu, betul? Tapi sebenarnya inilah dia punya apa? Dia punya pendesak, dia punya yang kuat. Kalau dia bergerak kuat tuan-tuan, pair lain pun akan impact. Jadi saya sangat-sangat cadangkan tuan-tuan ambil tahu tentang indeks USD. Dia akan beri kita gambaran, terutama siapa yang trade USD, AU, NU, EU, GU, UJ, UCF, UCAT semua tu. Tengok benda ni, okey, apakah yang sedang berlaku di indeks USD. Dia bagi kekuatan pada kita. Okey, kita nampak ni ada bacaan momentum buy. Okay. Ada momentum. Dan bila ada bacaan momentum, akan ada bacaan re-entry. Jadi sebenarnya tuan-tuan, untuk minggu ni kita menunggu satu setup re-entry buy di daily. Kita dah nampak candle hari ni tuan-tuan sedang berada, dah pun menyentuh garisan MA5 low dan menghampiri MA10 low. Ni bentuk re-entry buy. Tapi tuan-tuan, bila kita nak membuat sesuatu, kita nak entry, contohnya re-entry buy di daily, selagi belum ada bacaan-bacaan tertentu, maka dia belum lagi valid. Sebab dia boleh terus jatuh. Sebab bila tuan-tuan lihat, ni re-entry buy di daily ni. Bila berlaku re-entry buy di daily, maka kita tahu akan berlaku re-entry sell di daily untuk EU. Berlaku re-entry buy di daily untuk UCF. Sebab tu bacaan dia. Sebab USD ni tuan-tuan. So, tapi bila kita lihat di 4 jam, alamak, ada bacaan momentum sell. Dan di H1 pula juga ada bacaan momentum sell. Satu momentum,
Ini 2 momentum, 3 momentum, nak masuk 4 momentum. Jadi tuan-tuan, menggunakan sifir mati time frame untuk ni saya beritahu dia punya formula saya ulang dan ulang. Okey, tuan-tuan akan faham hanya apabila buat homework. Kalau dengar, dia dengar je lah. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Tapi kalau dia nak berhenti dalam minda kita kena buat homework. Dia akan stop. Oh, ni dia. Jadi bila dia baca momentum cell di H4 dan bacaan momentum cell di H1, tuan-tuan, bermaksud re-entry buy di daily ni belum valid. Jadi untuk kita nak tahu re-entry buy di daily valid adalah apabila munculnya momentum buy di H1. Kunci itu kunci confirmation, perlu tahu. Itu sebab biasalah kan kita ni pantang tengok dia sampai 5-10 low, kita pun dah layer buy. Lepas tu dia terus jatuh, alamak, goyang. Bila goyang tuan-tuan, dia tanya, bang, boleh buy ke? Saya akan tanya, tengah floating ke? Sebab benda tu pun dulu memang saya selalu buat. Kita tak tahu kan, kita main masuk je. Tapi sekarang bila kita dah tahu apa saya buat 2 account. Satu account yang saya masuk masa awal, satu account lagi bila dah valid saya masuk. So kalau saya menang 2. Kalau saya kalah satu. Maksud nampak kan? Itu teknik dan taktik nak masuk market. Gunakan. Jangan satu account je, 2. Minimum tuan-tuan. Okay. So volume pulang tuan-tuan lah ikut modal masing-masing. Okay. So sekarang tuan-tuan, di H1 ada momentum sell. Selagi momentum sell ini tidak terbatal, maksud saya adalah selagi tidak muncul momentum buy, maka bacaan re-entry buy di daily tuan-tuan belum valid. Sebab dia boleh sambung jatuh. Kenapa sambung jatuh? Sebab di 4 jam ada momentum sell, di H1 pun ada momentum sell. Cuma kalau tuan-tuan nampak, kau pasal nampak sekarang di H1 ni, saya besarkan ni. Okey, tuan-tuan nampak ni garisan merah betul kan? Baik. Ini adalah MA 200. Apa maksud dia? Tuan-tuan, saya buka sikit. EMA 200 di H1 dalam situasi macam ni tuan-tuan adalah merupakan kawasan yang terendah untuk harian. Maksudnya indeks USD sedang berada di kawasan yang terendah untuk hari ini. Itu tujuan. Itu garisan tu. MA 200. Tu cerita tu. Itu salah satu fungsi. Dia ada beberapa fungsi. Salah satu fungsi menyatakan bahawa EMA 200 di H1 adalah merupakan kawasan terendah di daily. Dan kalau katakan tuan, iya ke? Kita cuba tukarkan time frame H1 kepada daily tuan-tuan, kita akan nampak. Dia kecil sangat. Saya kembali pada H1. Saya panjangkan kotak ni, tuan-tuan akan nampak. Allahu Akbar. Okey, ni saya panjangkan. Nah, saya tukarkan kepada daily, tuan-tuan akan nampak. Pasal nampak kotak ni? Okey. Tempat dia sama. 5-10 low di daily adalah EMA 200 di H1. Dalam grup saya kata buktikan. Dia kata, bang, abang tanda. Mana tanda? Cuba buktikan kenapa 5-10 di daily sama dengan EMA 200 di H1. Bila tuan-tuan boleh buktikan, bermaksud tuan-tuan faham. Bila faham, baru Pak Su datang yakin. Kalau tidak, kita hafal. Bila kita hafal, hati kita was-was. Ya tidak. Jadi tuan-tuan, bila kita ada keyakinan, jadi kita boleh plan. Kita boleh plan, kita boleh execute market. Apa yang mungkin kita boleh buat setup macam ni tuan-tuan adalah apa? Di H1 ni, tuan-tuan dah nampak. Dia touch EMA 200 di H1. Kita set, okey, aku nak masuk 2 account. Account pertama, sekarang dia dah touch EMA 200, bermaksud ini kawasan terendah untuk hari ni. Masuk satu entry. Dan entry tersebut tuan-tuan belum confirm, tapi kita berani, syarat kita berani ambil risiko lah. Kita yakin sebab ini kawasan yang terendah. Dan nanti jikalau muncul bacaan momentum buy, pada ketika tu yang buy ni dah profit dan masuk satu lagi account buy. Jadi dia jalan 2. Kalau katakan dia terus jatuh, maka satu account saja yang kita akan cut loss. Satu lagi rugi. Satu lagi kita buy. Yes.
Ni antara cara-cara. Jadi bila tuan-tuan nampak bentuk-bentuk ni tuan-tuan, bahawa EMA 100 ni, EMA 200 disentuh oleh candle DH1. Jadi cuba kita pergi pada EU. Kita pergi pada EU, kita akan nampak mana EU. Tuan-tuan nampak tak? Saya buka EU DH1. EU berlaku tuan-tuan, candle telah pun menyentuh EMA 200 DH1. Nampak masih lagi nampak lagi bacaan momentum tu ada. Tuan-tuan nampak tak low BB masih lagi kembang ke bawah, bermaksud kenaikan masih lagi kuat. Itu sebab bagi sesiapa yang dah sell, sebab apa? Sebab dia tengok kat daily, ini re-entry sell daily ni. Dia pun letaklah sell kat sini sebab dia nampak 5-10 high. Tapi tuan-tuan, 5-10 high ni masih belum valid untuk menyatakan bahawa re-entry sell di daily ni memang dah jalan. Sebab DH1 masih lagi belum ada sebarang bacaan momentum sell. Nampak? Nak tahu bacaan momentum sell adalah candle yang tutup di luar low BB. Low BB. Sekarang tuan-tuan tengok garisan EMA 50 pun masih rapat dengan mid, jauh daripada low. Betul. Bagaimana dia nak jatuh? Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita perlu bersabar. Macam saya katakan tadi, bagi sesiapa yang sanggup ambil risiko, ekor pertama dia dah entry dan dia bertahan. Okey. Ekor kedua ditunggu apa? Tunggu munculnya momentum sell DH1. Ni tuan-tuan kalau nak muncul, dia besok insya-Allah boleh muncul. So apa? Dia memerlukan candle yang banyak daripada momentum buy nak pergi momentum sell tuan-tuan. Dia perlu banyak candle. Berapa banyak? Dia perlu banyak, lebih kurang dalam minimum 20 candle. 20 candle H1 adalah 20 jam. Jadi daripada waktu sekarang kita jangkakan satu hari dah, besok lah. Malam besok. Kalau dia naik tu besok. Jadi kita boleh monitor lah. Okey. Dah pukul 11. Mari kita jawab soalan Pak Su. Baik. You dah jawab lah. You dah jawab. Cantik lah. Okey, kita ambil soalan yang atas sekali tadi. Okey. Boleh Boleh, silakan. Okey, salam cikgu DJ Pak Su. Dalam BBMA selepas ada CSM, maka ada re-entry. Kalau tengok gold ada CSM buy DH4, dan CSM sell di daily D1, mana satu DH4 entry-nya tu? DH4? Okey, kalau tengok gold ada CSM buy DH4, okey. dekat daily satu sell, dia jadi macam cintaku terbagi dua lah. Okey tuan-tuan. Satu, sebelum kita nak menyatakan adakah valid atau tidak bacaan momentum dan re-entry ni, kita perlu ada plan. Plan tu lah yang saya gunakan daripada formula multi time frame. Baik. Bila kita nak menyatakan bahawa adakah re-entry di H4 tu valid ataupun tidak, kita kena tahu bacaan apakah yang akan validkan re-entry by di H4. Kalau kita tak tahu, so kita akan berteka-teki. Alamak, apa dia? Jadi bila kita pergi tuan-tuan, saya buat 3 time frame lah, senang. Sebab tuan-tuan nakkan H4 kan, jelas saya pergi H4, saya pergi H1 dan saya pergi kepada M15. Ya tuan-tuan M15 ni macam berceragah lah, macam-macam candle ada. Okey tuan-tuan, tuan tengok kita dah nampak bahawa bacaan di sini adalah, kita nampak bacaan momentum buy. Momentum buy kita nampak macam momentum buy di H4. Ni saya ambil H4 Okey. Sebenarnya kalau saya nak baca tuan-tuan, saya kena mulakan pada atas. Tapi saya ambil ini dulu awal. Baca momentum buy di H4. Okey. Re-entry buy tuan-tuan, sebenarnya bentuk yang selalu berlaku adalah kita nampak di H1 memang berada di luar BB. Dan yang akan validkan bacaan ini adalah momentum buy di M15. Ni, dah ada momentum buy, bermaksud re-entry buy di 4 jam dah valid. Tapi tuan-tuan kena ingat, jangan lupa untuk lihat time frame besar. Besar maksudnya sekurang-kurangnya daily. Sebab bila daily tuan-tuan, daily tu lebih kuat daripada H4. Dia akan batalkan perjalanan yang maksudnya kecil-kecil ni. Itu yang kadang-kadang kita nampak kelang kabut. Kejap buy, kejap sell, kejap buy, kejap sell. Macam mana pun tuan-tuan nak scalp sekalipun, please jangan lupa tengok daily. Kalau tengok weekly lagi bagus. Kita nampak. Okey. Maknanya jangan nak buy daily lah. Jangan abaikan, sebab nak entry sekalipun mesti lihat daily apa cerita, weekly apa cerita. Jadi barulah kita entry tu di tempat-tempat yang lebih selamat dan juga mengikut trend besar.
Dia consider macam ombak besar. Kalau ombak besar tu menyebabkan kita terdampar di pantai, kita cuba nak melawan, kita pergi pantai juga. Pantai jugalah jawab. Jadi ombak besar dia, trend besar dia, katakan pergi pada weekly, kita nampak apa? Kita nampak ada bentuk-bentuk di sini tuan-tuan. Ini namanya kalau di minggu lepas ni, ini namanya candle arah awal. Tapi arah awal dia tak kuat. Jadi itu yang berada di weekly. Sebab kalau dia kuat tuan-tuan, dia nampak membuat arah kukuh. Sekarang arah awal. Dan bila kita nampak ni tuan-tuan, cuba lihat di tampil lebih kecil, iaitu di daily. Apa yang sedang berlaku? Di daily jelas. Apa yang berlaku? Ni tuan-tuan, ni kena ambil tahu. Daily ni jelas. Kenapa? Sebab di daily tuan-tuan telah pun muncul bacaan momentum sell. Nak masuk tampil kecil pun daily kena tengok. Daily tengok dulu. Apa cerita dia? Sebab tuan-tuan, logiknya dalam satu hari ada 24 candle H1. Baik. Satu hari. Jadi kalau tuan-tuan nak panggil M15, lagi banyak lah. 24 darab 2 48. 48 darab 2 96. Ada 96 candle M15. Gila pening. Pening. So 24 candle H1, 96 candle M15. Pergi H4 ada 6 candle. Jadi tuan-tuan, setiap candle tu, satu candle ada resistance, ada support. Okey. Lagi banyak candle, maka lagi banyaklah support dan resistance tu, sebab kita nampak dia turun naik banyak kali. Tak tahu mana satu yang betul. Tapi bila kita pegang daily tuan-tuan, daily sebatang candle. Sebatang satu hari. Dan tentu yang paling atas ni adalah resistance, dan tentu yang paling bawah ni adalah support. Bermaksud tuan-tuan, dalam satu hari, jika kalau price berada di kawasan tertinggi di daily, maka kita tahu itu tempat yang terbaik untuk sell untuk hari ini. Jadi tuan-tuan kecilkan time frame, carilah peluang sell. Jadi daily tu kuat sebab dia hanya ada satu resistance dan satu support. Kalau candle berada di kawasan-kawasan terendah daily, carilah peluang buy. Kalau candle berada di tempat-tempat tertinggi daily, carilah peluang sell. Kecilkan time frame, barulah kita nampak. So berdasarkan kepada bentuk ni tuan-tuan, kita tengok di daily ada bacaan momentum. Ni kita nampak extreme buy. Tuan-tuan, extreme buy ni dia belum valid lagi untuk nak buat uptrend, tidak. Sebab tak ada momentum pun. Ni tak ada momentum buy pun, ni momentum sell. Ni masih lagi dalam keadaan retrace tuan-tuan. Sebab bila ada extreme buy, akan ada TP wajib. Ni kawasan TP wajib. Maknanya kalau tuan-tuan ada buy di bawah ni kawasan TP wajib. Maksud TP wajib adalah tempat yang wajib memang kena TP. Sebab kita tak tahu, dia beritahu tidak ada kekuatan nak naik lagi. Sebab dia masih lagi berada di zone 5-10 high. Dan juga tuan-tuan nampak tak, dia berada di bawah EMA 50 daily. Kuat tu. Dia berada di bawah perjalanan 50 candle daily. Jadi dia kuat untuk jatuh. Cuma sekarang dia retrace. Jadi siapa yang nak buy tu hati-hati. So pegang daily. Dan kita dah nampak di sini. Dan bila tuan-tuan, yang akan bacaan yang akan validkan untuk re-entry, sebab ni momentum, extreme buy, TP wajib, ni re-entry sell, yang akan validkan re-entry sell di daily adalah bacaan momentum sell di H1. Sekali lagi, sebab kawan dia, kalau kita nampak setup tu re-entry tuan-tuan di daily, maka momentum tu bukan di 4 jam, momentum tu di H1. Momentum tu di H1. Jadi cuba kita lihat di H1 ada atau tidak bacaan momentum sell. Tuan-tuan, setakat sekarang ni masih belum muncul sebarang bacaan momentum sell. Dan sekali lagi saya kecilkan. Tuan-tuan nampak tak? EMA 200. Ni EMA 200 saya gunakan. Pasal apa tuan-tuan? EMA 200 ni bila saya buka di H1, saya tahu ini adalah tempat-tempat yang tertinggi untuk hari ini. Jadi bila berada di tempat tertinggi, takkanlah kita nak buy kan? Jadi kita nak buy. Jadi kalau tuan-tuan sell dulu, dia belum ada confirmation tu, sebab kena sabar menunggu. Kalau tuan-tuan sell dulu, bermaksud tuan-tuan ada 50-50. Tak confirm nak jatuh, tapi berada di kawasan tertinggi
di daily. Jadi itu sebab risiko masih ada. Untuk nak confirmkan supaya kurang atau rendah atau kecil risiko, saya cadangkan menunggu momentum sell di H1, iaitu candle yang tutup di luar atau di bawah low BB. Sebab momentum sell ni jika muncul akan membatalkan momentum buy. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sell sekarang, kenaikan masih belum terbatal. Jadi that's why saya kata kena bersabar. Bukan apa, yelah kita trade, tuan-tuan, kebanyakan trader yang saya jumpa, kebanyakan mereka trade dengan satu account. Yalah, dia mengharapkan satu account tu yang profit. Jadi itu part tu yang susah tu. Sebab kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Bila dengan segala kemungkinan, kita tak boleh dengan satu account. Kita perlu ada backup. Right? Macam contohnya kalau kita buat satu majlis dekat satu dewan. Takkan kita tak ada backup. Contohnya elektrik, takkan tak ada backup genset. Betul lah. Dia buatnya masalah pump, tak ada elektrik, gelap terus. Mana backup? Dalam hidup pun kita kena ada backup, tuan-tuan. Tak, okey lah. Kadang-kadang mereka mungkin di luar sana fikir, alamak, takkan aku $50 je depo, takkan nak buka 2 account. Dia fikir macam tu pula. Tapi sebenarnya kena. Dia kena, so, bila dia nak masuk dalam market, dia kena kenal market tu. Bukan market tu kenal dia. Dia kena tahu kemampuan market tu. Adakah dia mampu masuk ataupun tidak. Kalau tuan-tuan tak boleh masuk $50 dengan account standard, masuk dengan account yang SIN. Masuk account SIN, tak ada masalah. Kan, buat 2 account, $25, $20, account SIN pun banyak broker offer, tak ada masalah. Jadi cari yang terbaik. Baik. Sebab kalau kita masuk, kita nak masuk perang, tapi kita tahu kita tak mampu, dah tentu kita mati. Jadi kalau kita nak berjaya bila kita bertarung dalam peperangan, kita kena tahu adakah kita telah bersedia. Strategi. Ya, strategi. Kan? So, berdasarkan kepada goals kan tuan-tuan, di daily sememangnya re-entry sell. Tetapi selagi belum muncul bacaan momentum sell di H1, maka bacaan re-entry sell tuan-tuan di daily masih belum valid. Sebarang entry sell, tuan-tuan masih lagi mempunyai risiko untuk loss yang lebih tinggi. Sebab belum lagi ada bacaan momentum sell di H1. Tu kena ingat sebab tuan-tuan kalau katakan siapa-siapa yang belum entry, tak apalah, tidurlah dulu. Relax dulu kan. Relax luar. Jangan pressure. Market ni tuan-tuan, lagi kita tunggu ni kan, lagi tu tak bergerak. Bila kita lelap, masa tu dia bergerak. Hati pun dia kacau. Kan? Baik, relax je. Okey, Hafidin, relax . Baik, lepas soal Hafidin, kita ke Nyoman Sujiana. Ya, okey, ni daripada daripada seberang Indonesia. Setup AUD JPY cikgu. AJ. Okey, untuk AJ. Mungkin dia nak tengok setup. Dia soalan pun tak penuh. Dia cuma nak tengok setup je. Alright. Okey tuan-tuan, untuk AJ, kalau kita lihat, saya macam mana pun tuan-tuan saya akan tengok weekly. Saya nak tengok apa cerita weekly. Apa tuan-tuan yang kita nampak di weekly adalah candle minggu lepas dia jatuh dan dia retest, dia sentuh garisan MA50 di weekly. Dia tak lepas. Dia tak lepas kat sini. Kita nampak bentuk arah kukuh buy. Arah kukuh sell betul. Tapi adakah arah kukuh tu akan membuat re-entry? Sebab kalau kita faham, bila ada arah kukuh akan ada re-entry. Dan bila kita kecilkan timeline kepada daily, kita nampak berlaku kenaikan. Sebab bentuk yang biasa berlaku tuan-tuan adalah apabila TF besar memuncul arah kukuh, ni arah kukuh di weekly, maka di TF kecil iaitu daily muncul bacaan momentum. Ni momentum. Jadi ini adalah momentum sell. Bila ada momentum sell, dia akan ada re-entry sell. Ni sekarang tengah tunggu tuan-tuan. Minggu ni banyak pair tengah buat re-entry daily tau. Dia bersusun-susun. EU ada, UCHEF ada, UCAD ada. Dia kalau tuan-tuan, bila dah satu pair buat re-entry daily, berderet-deret pair buat re-entry daily. Cuma
kita nak confirmation. Sekali lagi, kita nak pengesahan, kita nak validation. Adakah re-entry di daily ni valid ataupun tidak. Jadi di sebelah kiri ni tuan-tuan, saya tukarkan daripada weekly kepada daily, dan daily tengah ni kepada 4 jam, dan kanan sekali tukar kepada H1. Kenapa? Sebab saya nak menunggu bacaan momentum sell di H1. Sebab momentum sell di H1 akan validkan setup re-entry sell di daily. Baik. Jadi kenalah bersabar. Dan di H1 tuan-tuan nampak candle telah pun melepasi EMA 200 di H1. Ni kawasan-kawasan tertinggi di daily. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tanda-tanda awal dia kalau dia nak jatuh, sebelum munculnya bacaan momentum sell adalah low BB ni tuan-tuan menguncup. Nampak tak kalau puasa tengok garisan low BB ni dah mula lagi tinggi daripada low BB yang sebelum ni. Jadi bermaksud dia dah mula menguncup, bermaksud kekuatan naik tu dah lemah. Itu tanda awal. Sehingga bentuk yang biasa berlaku adalah low BB bertemu dengan MA50 dan kita menunggu untuk momentum sell. Candle tutup di luar low BB atau di bawah low BB. Jika berlaku tersebut tuan-tuan, maka kita tahu di AUD/JPY adalah re-entry sell. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak AUD/JPY re-entry sell, tuan-tuan tengoklah AUD/USD pun re-entry sell, AUD Canada, AUD CHF, Euro AUD re-entry buy. Dia datang sekali. Jadi 1-2 hari ni kena bersabar tengok setup. Tengok H1. Selagi tak ada momentum di H1, maka setup re-entry di daily belum lagi selamat untuk kita nak entry. Okey, diharapkan siapa tadi? Nyoman daripada Nyoman Sugiana. Okey, baik. Gio cikgu kita dah sentuh Gio belum? Gio belum sebab ni daripada Airil Akmal. Okey. Tadi kita dah nampak bahawa indeks USD pergerakannya kita menunggu confirmation re-entry di daily. Dan bila Gio pun sebab Gio ada USD. Bila kita lihat Gio, okey. Tengok di weekly. Apa ada di weekly? Okey, kita nampak di weekly tuan-tuan, dah ada minggu ni, termasuk minggu ni ada 4 candle cuba menyentuh garisan EMA50 dan juga MACD. Dia tak lepas dia retest tem kat sini. Jadi weekly tak jelas sebab tapi dia beritahu daripada top ke mid. Biasanya pasal kalau market kalau dia nak terbang, dia kalau jatuh dia akan touch atau retest kat kawasan MACD tempat dia. Dia test baru dia terbang. Memang macam tu. Sekarang ni tuan-tuan tengok ada ni merah satu, biru, merah ni biru ni ada 4 candle dia habis tempat yang sama. Dia tersusun cantik. Bila pasal candle ni kalau dia nak terbang, dia akan susun dulu. Dia test baru dia pergi. Dia tak terus pergi. Dia akan 1 2 3 4 panjang kan sebatang. Dia pergi. Inilah kawasan-kawasan kemungkinan re-entry. Jadi untuk kita nampak lebih jelas, cuba kita pergi kepada daily. Baik. Daily ni tuan-tuan, kita nampak jelas. Apa yang jelas tuan-tuan? Kejatuhan ni sememangnya dah lemah. Kenapa dah lemah? Tuan-tuan tengok di daily, nampak jelas top BB dah menguncup. Okay. Dan kita nampak low BB pun dah menguncup. Dan lepas tu, tuan-tuan semua, kita nampak candle-candle dah mula jauh daripada low BB dan mula rapat dengan mid BB. Kenapa? Bila dah rapat, dia nak buat arah kukuh buy. Inilah tanda-tanda market hilang volume buy. Jadi apa yang sedang berlaku di daily ni tuan-tuan untuk Gio adalah market hilang volume buy. Yang mana kalau kita pergi di weekly, inilah ada kawasan-kawasan re-entry buy. Jadi momentum ni re-entry. Jadi di daily pula kita dah nampak market hilang volume buy. Kita menunggu untuk kenaikan. Dan sehingga 4 jam, nampak tak bila tabrakan besar kita jelas. Kita tahu weekly dah retest. Dan 4 candle retest dekat MACD. Dia tak lepas pun. Lepas tu dekat daily pula ada MHV buy. Lepas tu dekat H4 pula tuan-tuan dah ada bacaan momentum buy. Jadi bentuk-bentuk ni tuan-tuan mengatakan bahawa GBP atau Gio ni nak terbang. Dia tunggu masa sebab dia akan turun naik jenis masa kan, turun naik. Inilah dia punya mainan ni, turun naik. So kalau saya tuan-tuan saya bukan trader yang nak mencari sharp entry. Sebab bukan apa, dia penat.
Kalau tuan-tuan ada tenaga, ada boleh lah, wibawa tak ada nak masalah mencari, cari. Tapi saya dah penat untuk mencari setiap entry. Apa saya buat pasal? Saya akan cari layer di antara garisan mid BB ataupun MA50 di sini, membawa sampai ke terendah ni. Saya layer check kawasan kat sini dan saya tinggal. Sebab jelas dekat daily market hilang volume buy, menunggu untuk tanda-tanda untuk naik. Sebab tuan-tuan, bila momentum buy ni berterusan di H4, tuan-tuan akan nampak di daily ni akan membuat bentuk ataupun signal arah kukuh buy. Nampak tak? Dia belum keluar tapi kita dah boleh predict. Sebab itulah susunan BBB. Di time frame besar, kita nampak dia return mid BB ni kawasan re-entry sebab ada momentum, ada re-entry. Dan di daily kita nampak dia dah lemah sebab candle mula tutup dalam BB dan jauh daripada low BB. Ni kawasan-kawasan market hilang volume buy dan kita menunggu untuk bentuk arah kukuh buy sebab di sini tuan-tuan di H4 dah ada momentum buy. Jadi untuk GU, fokus untuk peluang buy. Tu cerita dia daripada weekly, daily, H4. Tuan-tuan nak kerjakan time frame, carilah. Tapi kita nampak weekly dengan daily dah beritahu dah. Aku nak naik ni, aku nak naik. Dia dah beritahu dah. Right? Okey, salam Pak Su dan juga Cikgu Lan. Boleh tengok EA Euro AUD. Okey. Jadi tuan-tuan okey, sekarang bagi sesiapa yang mungkin tanya macam mana lah saya buat kotak-kotak ni kan. Jadi apa saya buat? Saya ni cara lama, old school lah. Old school. Jadi tapi berkesan. Nak cari EA tuan-tuan, saya tekan Control M, Control Malaysia. Keluar senarai. Kalau saya tekan sekali Control M, dia hilang. Jadi on off. Dulu tuan-tuan zaman saya tak ada window. Saya belajar PC tu zaman Windows, zaman DOS. Kalau pernah tahulah. 3.11 baru keluar Windows 95. Jadi saya berada di zaman teks lah, macam Linux lah dulu. Unix. Jadi saya tekan Control M, kita orang banyak guna jari gitu. Masa zaman tu tak ada mouse waktu tu. Saya belajar tak ada mouse. Bila dapat mouse, bestnya senangnya. Okey, kembali pada Euro AUD. Ni tuan-tuan, Euro AUD. Apa saya buat? Saya right click, saya cat window. Ada satu kotak keluar. Ni cara nak buat. Sebab jarang saya buat benda macam ni. Biasa dia dah ada kan. Okey, sekarang satu lagi. Saya nak buat 3 kotak kan. Sebab saya nak ambil weekly, saya nak ambil daily, saya nak ambil H4. Jadi satu kotak lagi. Saya tandakan sini, saya right click dan saya left click, cat window. Kotak kedua keluar. Kena tengok betul-betul ni. Senang kita nak tengok dalam satu window kan. Yes, jadi ada 3. Tuan-tuan nak buat 3, 4, 5 terpulang. Tapi ni cara dia lah. Sebab saya tahu ada yang tak tahu, ada bertanya pada saya. So this is the moment lah. So sekali lagi, right click dan cat window. Ada 3. Jadi sekarang susunan tu tuan-tuan saya nak buang. Sekali lagi saya tekan Control M, hilang. Jadi sekarang macam mana saya nak susun ni Pak Su? Susun tu. Takkanlah saya letak satu-satu kan. Ya Allah, leceh ha. Jadi apa saya buat? Saya klik window. Saya klik tile vertically. Pam, dia susun. Kan senang. Jadi bila dah susun tuan-tuan, default MT4 ni kita buka mana-mana pair pun dia pergi H1. Jadi kita mesti ada kita punya template. Template adalah apa garisan yang kita nak buat lah. Kita buat sekali, kita save, jadikan sebagai template, kita letakkan pada mana-mana chart yang kita nak letak. Dia akan sentiasa ada. Macam copy paste lah. Jadi sekarang saya ambil sebelah kiri sekali tuan-tuan, saya tukarkan kepada template. Ni template dia, saya klik, nama dia 01_BBMA. Tu nama yang saya letak lah. Ini dia keluar, pop, dia keluar macam tu. Dan ni H1 tuan-tuan, saya nak tukar kepada weekly. Saya klik lah weekly, pop, tu weekly. Okey. Wah, ini hari belajar. Susun lah ya. Dan tengah ni Pak Su, tuan-tuan, saya nak jadikan template yang sama tetapi time frame adalah daily. Jadi saya pergi kepada template 01_BBMA dan saya tekan day 1 daily. Ni dia. Tuan-tuan, ada bertanya, boleh tak saya copy paste? Jawapannya boleh dan tak boleh. Kenapa boleh tuan-tuan? Maksud dia? Sebab tuan-tuan, Pak Su, broker ni banyak. Dan dia punya nama dia ada format dia sendiri.
Okey. Dan kalau broker tu tuan, format atau nama atau naming convention dia sama, contohnya Euro AUD, tak ada apa-apa. Dan tuan-tuan boleh copy paste pada mana-mana broker. Tapi ada broker dia letak Euro AUD titik batu X. Contoh, yang tu tak boleh. Nak copy paste tak boleh sebab saya dah pernah buat benda ni. Tu sebab saya tahu. Okey. Saya old school, saya test macam-macam, test manually. Jadi saya tahu ada boleh, ada tak boleh. Jadi apa saya buat? Saya buat manual dan saya simpan benda ni. Buat macam ni lepas tu saya simpan somewhere, nak pakai saya letak balik. Bila saya buat. Kerja saya mungkin lambat tapi saya faham apa yang saya nak buat. Saya tahu macam nak buat macam mana. Kalau hilang pun saya tahu macam mana nak cari. Wow. Ya, itu old school lah. Untung belajar daripada awal sampai sekarang. So sebelah kanan sekali lepas tu saya tukarkan kepada template 1 BBA dan saya nak H4. Pop. Dah nampak. Barulah saya nampak sesuatu. Saya dah nampak sesuatu. Dekat EA. Tuan-tuan, di weekly tuan-tuan, apa yang kita nampak saya besarkan tu cantik sebatang. Candle ni tetap macam candle Litecoin lah. Litecoin crypto CPG macam sebab saya tengok selalu Litecoin monthly Litecoin betul kan, crypto XRP. Okey, ni tuan-tuan, ni candle arah kukuh buy sebatang ni. Arah kukuh buy. Okey. Dia bagi tahu ni macam candle dominant, dia bagi tahu lah. Lepas tu nampak dia biru besar kan, maknanya buyer masuk. Okay. Jadi ini nama dia arah kukuh buy. Dia bagi tahu arah. Tapi adakah dia valid? Jadi kita kena kecilkan time frame daripada weekly, saya pergi kepada daily. Okey. Sekejap saya pergi kepada daily dan apa yang muncul di daily? Tuan-tuan, kita nampak di daily ada bacaan momentum buy. Jadi tuan-tuan, dalam BBB apa dia? Bila ada bacaan momentum buy akan diikuti dengan re-entry buy. So kita dah tahu dah. Itu saya suka BBA. Keluar momentum ni, kau siap. Ada re-entry, aku masuk. Jadi tuan-tuan tengok apa berlaku di 4 jam. Yes, tuan-tuan nampak bacaan momentum sell. Tapi kena ingat, yang paling kuat bacaan setiap hari adalah daily. Bukan 4 jam. Tapi satu maksud, kalau perhatikan betul-betul, nampak tak garisan EMA 50 ni di 4 jam ni candle tu sentuh. Ya, betul. Tahu tak apa maksud EMA 50 di 4 jam? 50 di 4 Yang jam. dia sentuh ni, yang saya besar ni. Ni, yang kan ada candle ni sentuh kan? Tuan-tuan, EMA 50 di H4 atau di 4 jam adalah kawasan yang paling rendah untuk hari ni. Jadi kalau paling rendah, lepas tu nak buy ke nak sell? Buy lah, tu yang naik sebatang biru ni. Okey. Ni garisan dia. Jadi siapa trade EA dah nampak lah setup dia memang buy lah. Betul lah. So jadi sekarang tuan-tuan nampak tak? EMA 50 di H4 di sini. Tapi bila saya meletakkan di H1, dia jadi EMA 200. Kenapa EMA 200 ni di H1 kedudukan yang sama dengan EMA 50 di H4? Maksud yang sama, kawasan terendah di daily. Kenapa di H1 EMA 200? Kenapa di H4 EMA 50? Apa logik dia? Memanglah kedua-duanya beritahu ini kawasan yang terendah untuk hari ni, which is memang buy lah. Tapi apa logik dia? Logik tuan-tuan, lepas tu EMA 50 di H4 bermaksud 50 candle 4 jam. Kalau 50 candle H4, 50 darab 4, 200. Kalau EMA 200 di H1, 1 darab 200, 200. Samalah. Okey. Itu je. Dan tuan-tuan, bila Euro AUD dalam keadaan re-entry buy di daily, maka apakah peluang tuan-tuan untuk AUD JPY, AUD USD? Peluang tuan-tuan adalah sell. Tu saya suka PM macam ni. Tuan-tuan nampak re-entry buy di Euro AUD, tuan-tuan dah tahu dah ini peluang sell dekat AUD JPY, AUD Canada, AUD CHF, AUD USD. Tu yang bestnya.
Nampak saya buka satu. Okey. Nampak tu maksud tuan-tuan. Tuan-tuan nampak satu pair, tuan-tuan boleh nampak lagi apa nak entry untuk 5 pair. Menggunakan kefahaman ni tuan-tuan, momentum buy dan re-entry buy di daily bagi Euro AUD, tuan-tuan nampak peluang untuk entry untuk 5 lagi pair yang lain. Wow. Yang menunjukkan bahawa AUD dalam keadaan lemah. Tu saya suka BMA. Itu sebab saya banyak main pair. Sebab saya tahu dia keluar sini. Dia akan beritahu Euro AUD naik, okey. GA naik, okey. AU turun, AJ turun, semua dah beritahu. Cuma timing dan confirmation dia belum muncul. Tapi dia dah beritahu siapa lambat siapa cepat lah. Betul. Jadi lepas tu, bagi mana-mana yang dah pergi dulu, yang dah valid, dah tentunya ada yang lambat. Betul. Yang lambat tu yang saya masuk. Peluang dia kat situ. Sebab dia dah beritahu perjalanan. Betul? Okey. Tuan-tuan saya nampak menggunakan pelbagai pair. Ini bukan saja multi time frame, ini multi pair. Multi pair currency yang sama, iaitu Euro AUD. Tuan-tuan tengok AUD USD, yang AUD Canada. Sebab sekarang tuan-tuan nampak re-entry buy di Euro AUD. Bermaksud AUD dalam keadaan lemah. Kalau saya buka AUD USD tuan-tuan, dia akan terbalik. Nampak tak? Okey. Nampak tak dekat 4 jam? Saya buka ni 4 jam. Okey, ni H1. Tu H1. Nampak tak maksud dia touch MA200 di H1? Okey. MA200 lah kawasan tertinggi daily. Yang ni touch pada H4. Nampak tak? MA50 di H4, kawasan tertinggi daily. Yang ni dekat daily. Daily apa dia buat? Dia buat re-entry sell. Nampak tak maksud? Dia terbalik. Bentuk dia sama, cuma dia terbalik je. Tuan-tuan? Jadi bila tuan-tuan advantage tuan-tuan pegang satu pair, contoh pair AUD tuan-tuan dah nampak dah. Tengok, dah ada beritahu AUD dalam keadaan lemah. Okey, cari mana yang belum bergerak. Okey. Masuk kat situ. Okey, ada dapat membantu 11.5 dah. Ya Allah, sekejapnya Allah. Leka, saya ingat nak dapatkan 5 ataupun 6 soalan tadi sebenarnya. Tapi yang ke belakang tu tak apa, kita forward ke minggu depan. Malam besok 1 jam cerita macam ni. Wow. Itu tertentu je. Orang tertentu je. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tadi yang sempat lah 1 jam bersama. Saya mengharapkan semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu, terima kasih cikgu, dan alalkan segala ilmu yang dikongsi. Yang kepada anda juga terima kasih kerana memberikan perhatian. Semoga anda, saya doakan semoga anda akan terus diberikan rezeki yang murah dalam perniagaan mata wang asing ini, insya-Allah. Amin. Dan juga esok kita ada SM Malaysia. Saya akan bersama dengan Fazrin dan juga bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye cikgu. Bye bye.